Okey. Itu cara kita menentukan gigi gergaji ni ataupun mata gergaji ni ke arah mana. Sebab kalau salah, ianya akan berlaku kickback. Bila kickback ni amat membahayalah untuk yang menggunakan circular saw ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ya ke channel Jom Buat Sendiri. So bagi teman-teman yang baru saja singgah ke channel ini, sila support ya channel saya, iaitu Jom Buat Sendiri dengan menekan butang subscribe dan onkan notification agar apa-apa video yang terbaru akan keluar di notifikasi handphone anda. Okey teman-teman sekalian, bagi yang telah sentiasa menyokong channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana support daripada anda semua telah menyebabkan channel ini terus berkembang. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi ya kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai satu alat yang amat berguna sekali, amat boleh dikatakan amat penting sekali dalam kita membuat pertukangan, terutamanya yang melibatkan plywood lah, okay, dalam pemotongan plywood, iaitu circular saw. Okay. Ini adalah circular saw. Okay. Circular saw. Circular saw saya ni berjenama Hitachi. Sekarang ini Hitachi dah tak ada jual lagi. Telah rebranding kepada Hokaki. Okay. So kalau nak cari jenama Hitachi, bolehlah cari yang jenama Hokaki. Untuk circular saw saya ni, ianya mempunyai mata yang bersaiz bersaiz 7,5 inci. Okay. 7,5 inci. So dia punya diameter adalah 7,5 inci. Okay. So ini yang biasa punya lah. So yang gigi saya sekarang ni dia mempunyai berapa gigi ya. Untuk menentukan ni, okay, circular saw ni, gigi ni amat penting lah. Okay. Mata dia ni, okay. Itu yang kita panggil sebagai gigi. So dia ada, macam saya punya ini adalah 24 dia punya ni 24 gigi ya, 24 gigi. Saya ada juga mempunyai mata ini berukuran 40T. 40T maksudnya 40 gigi lah, tooth, 40 tooth. Okay. So pertama-tamanya saya ingin bercerita mengenai circular saw ini. Ianya adalah untuk potongan lurus. Potongan lurus, orang kata untuk membelah pun boleh, asalkan melibatkan potongan lurus. Ataupun nak cross cut. Cross cut maksudnya kita potong terus. Okay. Contohnya kita nak potong terus kayu. Okay. Kita nak potong terus kayu, pun kita boleh terus potong saja. Okey. Okey, saya akan terangkan beberapa fungsi yang terdapat pada circular saw ini. Okey. Pertamanya adalah ini adalah pelindung ya. Pelindung habuk-habuk ke apa ke. Bila kita membuat potongan, so dia cover ni akan terangkat. Okay, ini untuk safety. Okay, takut kita terpegang ini ke ataupun ini adalah safety, melindungi kita kontak direct kepada blade. Okay, kontak blade. Okay, ini adalah penutup dia. Ini adalah blade. Kita panggil blade. Okay, circular saw blade. Semua orang tahu. Okay, and then ini adalah tapak base. Base ni memang rata. Ianya kita boleh adjust lah ya.
kita boleh adjust base dia, kita boleh adjust dengan melonggarkan di sini ya. Okey, di sini kita boleh longgarkan. Okey, kita boleh adjust dia punya berapa ketebalan mata kita nak dia makan kepada kayu itulah. Okey, so ini boleh kita letak sini. So akan mata circular saw ni akan makan lebih dalam. Okey, so biasanya kita kalau untuk prelude biasanya saya akan set tidak berapa dalam lah. Okey, cukup dalam 20 mm. So saya akan lock. Okey, so kita akan lock di sini. So dah tak boleh gerak, so dia akan rata. Okey, ini pula di sini, ini adalah button untuk kita lock. Apabila kita tukar mata blade ni, kita perlu menekan ni button ni. Okey, kita tukar dengan menggunakan Allen key ya. Okey, Allen key. Kita buka di sini, and then kita lock di sini. So bila kita lock, ianya dah tak boleh bergerak. Okey, itu fungsi lock. And then di sini kita ada angle. Kalau kita nak potong 45 darjah ke ataupun menyengit sedikit, kita boleh adjust di sini. Okey, adjust kan di base dia. So kita boleh adjust lah. Okey. Okey. So ianya akan 45 darjah, memotong 45 darjah lah. Okey. Itu antara kelebihan apabila kita menggunakan circular saw. Okey, selanjutnya untuk membuat potongan yang lurus, kita memerlukan guide. So guide ni kita akan letak di sini. Dia ada ruangan untuk letak guide. So kita akan kunci. So apabila kita memotong, okey. Apabila kita memotong, guide ni kita adjust mengikut kebesaran panjang yang kita nak potong dulu lah, lebar. So kita akan tolak mengikut guide ni. Okey, itu sedikit lah basic untuk kita mengetahui mengenai circular saw ini. So untuk button dia pula, okey, untuk kita menggunakan, dia mempunyai safety button. Okey, ini adalah safety button. Kalau kita tak tekan safety button ni, yang ni takkan trigger dia, switch dia takkan on. Okey, switch takkan boleh on kalau kita tak tekan ni. So dia kena tekan dua-dua, satu tekan ni, satu lagi tekan ni, baru dia boleh on. Okey, itu adalah safety lah. Okey. Okey, itu sedikit mengenai circular saw ini. So untuk mata, saya akan buat demonstrasi cara membuka dan memasang mata circular saw inilah. Okey. So pertama kita akan masukkan Allen key. Okey. Selepas itu kita akan tekan butang lock ini. Okey. Okey. So kita akan buka. Okey, dah berjaya kita buka cover dia. And then untuk keluarkan mata, kita perlu keluarkan ni. And then tada. Okey, untuk pemasangan mata circular saw ini, kalau kita tengok, ianya ada mempunyai satu mata, okey, yang rata. Okey. So, tak kira apa jenis pun, mata yang rata ini, gigi yang rata ini ke hadapan, menghadap ke material yang hendak kita potong. Itu yang paling penting. Contohnya, kalau kita tengok kat sini dia ada anak panah. So kita ikut anak panah lah. Okey, contoh kalau mata ini
ianya bertentangan dengan anak panah ini. Okey, arah. So, kalau nak confirmation, kita tengok mata dia. Okay, so mata ini yang rata perlu menghadap ke material yang kita nak potong. So kita nak potong, kita tolak ke sana, tolak ke sini. So mata dia kena macam ni. So yang rata ini akan kena kayu dahululah. Okay. Itu cara kita menentukan gigi gergaji ni ataupun mata gergaji ni ke arah mana. Sebab kalau salah, ianya akan berlaku kickback. Bila kickback ni amat membahayalah untuk yang menggunakan circular saw ni. So itu salah satu tip saya lah. Kalau saya akan tengok mata yang rata ini akan menghadap material yang kita potong. Okey. Macam ni. Okey. Walaupun tengok anak panah dia, kalau anak panah dia macam ni. Tapi bila di dalam, okey, bila di dalam dia lain. Okey, dia akan berpusing macam ni. So yang ni pun sama. So yang ini, mata yang rata ni, mata ni akan kena material dahulu. Dia akan potong macam ni. Dia akan pusing macam ni. Okey. So itu sedikit tip lah untuk kita menentukan betul atau salah pemasangan mata gergaji circular saw kita. So untuk pasal saya akan pasang balik mata gergaji ni lah. Okey. So nak pasang dia, mula-mula kita kena release safety ni, kita kena tahan, letak, dan kita kena tolak mata, pastikan mata ni yang rata pergi ke depan sana mengikut anak panah. So semua circular saw ada anak panah, arah pergerakan dia. So kita boleh tengok lah. Okay, so mata ni kena material dahulu. Okay. So, saya akan letak ni. Then, ni. Okay. So, untuk mengetatkan, saya lepaskan safety guard. And then, saya lock di sini. Okay. And then, saya akan... Okay. So, selesai. So itu adalah sedikit mengenai circular saw. So diharap tuan-tuan dan puan-puan memahamilah apa fungsinya. Cara potongannya saya akan tunjukkan di tutorial yang lain. So pada kali ini saya hanya ingin memperkenalkan circular saw. Apa fungsi dia, macam mana kita nak adjust base dia ini, dan macam mana kita nak tentukan mata gergaji ni. Itu yang amat penting lah bagi saya. Kalau kita salah tentukan mata gergaji, ia boleh menyebabkan kickback ataupun bahaya kepada pengguna circular saw. Jadi saya rasa cukup di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Moga ianya mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Jadi teman-teman semua terus menyokong channel Jom Buat Sendiri, okey, agar channel ini terus berkembang dan memberi semangat kepada saya untuk membuat konten-konten yang memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya mengenai peralatan-peralatan untuk kita membuat pertukangan lah, okey. Tak kira pertukangan kayu, pertukangan besi ataupun apa-apa pertukangan yang kita boleh buat sendiri di rumah. Okey, jadi setakat di situ saja. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada teman-teman semua. Teruskan menyokong channel Jom Buat Sendiri agar channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.